Okey. Kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so tajuk sistem limfa ni tingkatan 4 topik tingkatan 4 bab berapa ni? Bab 10 betul lah. Okey, bab 10 Okey, cikgu yakin semua dah cover tajuk ni form 4 dan form 5. Okey, so di akhir kelas nanti cikgu rasa mesti ramai yang blur apa sebenarnya sistem limfa ni. Okey, so di akhir kelas nanti, sebelum tu cikgu tanya, adakah boleh dengar suara jelas tak suara saya? Okey, bagus. Okey, thank you. Okey, kita teruskan. Dengar. So, di akhir kelas nanti kamu mesti boleh membandingkan komposisi ni maknanya kandungan plasma darah dengan bendali tisu. Okey, kamu boleh bandingkan komposisi bendali tisu dengan bendali limfa. Okey, lepas tu kamu boleh terangkan macam mana bendali limfa boleh terbentuk. Yang ketiga. Okey, yang keempat, kamu boleh menerangkan kepentingan bendali limfa, apa fungsi, apa kepentingannya. Okey, yang kelima, kamu boleh menyatakan bagaimana bendali tisu limfa ini dia kembali ke dalam sistem peredaran darah. Okey, dan juga kamu boleh nyatakan satu persamaan dan dua perbezaan antara kapilari limfa dengan kapilari darah. Okey. Okey, so daripada objektif yang cikgu senarai ni pun kamu boleh nampak sebenarnya sistem limfa ni ada kaitan dengan darah kita. Okey, so sebelum kita mula, kamu biasa nampak rajah ni. Okey, so ni sistem apa sebenarnya? Rajah yang ni, yang pertama cikgu tulis ni A. Rajah A. Ini sistem apa dan macam mana kita nak kenal? A, yang ni B. Katalah dua-dua ni tak ada color, lepas tu tak ada label. Okey, yang ni ada label, kamu boleh nampak sistem saraf. B tu sistem merah, ada merah, nampak ini sistem sistem peredaran darah pengangkutan. Tapi kalau dua-dua gambar ni hampir sama, letak sebelah-sebelah, dua-dua warna hitam putih, boleh tak kamu identify ni sistem apa sebenarnya? Okey, macam mana nak kenal? Okey. A tu sebenarnya ialah sistem saraf. Okey, dalam badan kita ada banyak saraf. Okey, dan sistem saraf kita dikawal oleh otak ni. Ada otak. Okey, so gambar tu mesti ada otak dan juga dikawal oleh satu lagi dekat otak tu bersambung dengan saraf tunjang. Okey. So kalau kamu nampak rajah badan, lepas tu ada jaringan yang banyak, ni ada network ni, jaringan banyak ni, semua ni. Okey, tidak semestinya tu salur darah Tidak semestinya salur darah. Okey, dia mungkin sistem lain. Okey, so ni ialah sistem saraf sebab sebab kamu tengok dalam gambar ni dia ada otak. Otak ni yang mengawal sistem saraf, satu. Dan yang kedua, tak ada jantung dalam gambar ni. Okey, sebab sistem saraf kita tak berkaitan dengan jantung. So dalam gambar ni kamu tak nampak jantung, so ni bukan sistem pengangkutan atau salur darah, bukan. Okey, itu kita punya introduction yang pertama. Okey, yang B ni pula, okey, kalau hitam putih, kamu boleh tahu tak ni sistem apa sebenarnya? Okey. Okey, kamu tengok dia tak ada label otak kat sini. Walaupun salur darah tu sebenarnya pergi ke otak, tapi dia tak tunjuk pun otak. Kenapa? Sebab dia tidak berkaitan. Okey. Ada kaitan tapi ada kaitan bukan tak ada kaitan langsung, tapi sistem salur darah kita ni dikawal oleh sebenarnya memang dikawal oleh otak kita, tapi sebenarnya yang penting dalam sistem pengangkutan ni ialah jantung kat sini, jantung kita. So kalau kamu nampak rajah macam ni, ada banyak jaring-jaring dalam seluruh badan, banyak berselirat ni, tapi kamu nampak ada jantung kat situ. Itu besar kemungkinan ialah sistem pengangkutan ataupun salur darah. Okey. So, bukan ada dua saja, ada lagi satu. Malam ni kita akan belajar yang ketiga. Nampak? Ada lagi satu rupanya. Dia ada bersepah-sepah seluruh badan kita. Okey. Tapi yang herannya dekat sini dia ada bonjol-bonjol ni.
Ada bonjol-bonjol tu kita panggil nodul, nodul, ada bonjol-bonjol. Nampak ni dekat sini ni, ni nampak ni, dia ada macam granul, ada bintik-bintik dekat situ. Okey. Nampak seluruh badan. Dan dia pergi ke jantung juga sebenarnya, dia sambung ni, sambung ke salur purple ni, dia pergi ke jantung juga sebab dia membawa bendalih yang masuk ke jantung. Okey, kemudian beza dia kat situ kalau kamu tengok dia ada apa? Dia ada granul ni, nodul ni, ada nodul. Lepas tu kadang-kadang ditunjukkan bone marrow. Okey, bone marrow ni tempat penghasilan sel darah merah sel darah merah dekat sini ditunjukkan. So dia akan masuk ke dalam sistem limfa dahulu. Okey. Itu introduction. So nampak ada 3 sistem. 3 sistem hampir sama tapi berbeza sebenarnya. Okay, so yang ketiga ni lah yang kita nak discuss malam ni, iaitu sistem limfa. Okay, ini baru introduction, belum mula lagi. Ni pun ada satu gambar yang jelas ni sistem limfa kita dalam seluruh badan kita. Okay, apa dia sistem limfa? Okay, sebelum kita mula dengan sistem limfa, cikgu ada pesan untuk kamu baca tentang komposisi darah. Komposisi darah. Okey. Cikgu tak pastilah awak dah baca ke belum. Tapi kita buat revision sikit. Okey, darah kita. Okey, sekejap ya. Darah kita ada komponen cecair dan ada komponen pepejal. Okey. Okey, so komponen cecair ni dia 55%. Okey, dan kita panggil dia sebagai plasma darah. Okey. Okey, dan plasma darah ni dia 90% ialah air, manakala 10% ialah bahan larut. Bahan larut. Okey. Bahan larut. Okey. Okey, manakala pepejal, komponen pepejal apa dia? Okey, kita ada eritrosit. Okey, cikgu sebut ni dengan form 4. Dengan form 5, ramai tak tahu apa dia eritrosit. Eritrosit ialah sel darah merah. Okey. Lepas tu kita ada juga apa? Leukosit. Okey, leukosit ialah sel darah putih. Okey, lepas tu kita ada satu lagi, platelet. Okey. Lepas tu kita ada molekul kompleks seperti protein, plasma dekat dalam ni. Okey. Nampak? Inilah kandungan darah kita. So dalam badan kita, darah, okey. So ni ini proses apa tau? Ini proses ni kalau pergi hospital, dia ambil darah awak. Okey, dia ambil darah tu tak ada asing macam ni. Darah awak tu bercampur semua. Okey, lepas tu dia masuk dalam satu mesin tau. Mesin sekejap Oh, cikgu tak share screen untuk Google, so cikgu tak boleh nak ni. Okey, masuk dalam mesin. Nama proses tu ialah pengemparan. Pengemparan dimasukkan dalam satu mesin. Okey, dilakukan pengemparan, so nanti darah kita akan terpisah. Terpisah 55% dekat atas ni bahagian cecair
dan 45% dekat bahagian perpenjam dekat bawah. Dia akan asingkan. Okey. Okey. So, Cikgu harap awak dah baca yang lain-lain ni semua. Okey, lepas tu ada juga dalam bahan larut tu kita ada, okey, ada lagi kat sini cikgu tertinggal dekat bahan larut ni. Bahan larut ni apa? Bahan larut ni nutrien kita, gas respirasi. Kita ada glukosa, asid amino, hormon, enzim. Okey, gas oksigen, karbon dioksida. Okey. Sekejap, cikgu padam. Gas karbon dioksida, oksigen. So itu larut dalam kita punya plasma darah. Okey. Itu pengenalan Okey, so kemudian okey, barulah kita pergi sini. Okey. Okey, ni arteri. Sekejap. Saya kena ambil space sikit. Kita pergi jauh sikit. Okey, sini. Okey, so semua tadi darah cecair darah mengandungi komponen perpecahan dan cecair dia akan mengalir dekat dalam ni. Okey, mengalir dalam arteri. Arteri ni dia bercabang. Banyaklah cabang dia. Okey, sampailah ke tisu. Dekat tisu, arteri akan membentuk salur yang lebih halus dipanggil kapilari darah. Ni, capillaries. Kapilari darah. Okey, cikgu harap awak faham tentang ni. Kemudian kapilari darah ni dia bukannya macam ni tau. Dia bukannya arteri, lepas tu kapilari darah, lepas tu dia habis. Ni arteri. Okey, lepas tu dia bentuk tu, lepas tu dia habis kat situ. Tak, dia bukan macam tu. Sebaliknya, kapilari darah ni akan bersambung balik, banyak bersambung, dia akan jadi salur yang besar balik. Salur yang besar, asalnya dia besar, dia jadi kecil, dia berpecah-pecah, lepas tu yang banyak-banyak ni akan sambung balik jadi vena. Pergi ke jantung semula. Okey, jadi cikgu harap tentang salur darah ni awak dah jelas. Sekejap. Okey. So, bila darah, okey, ni cikgu nak mulakan tentang sistem limfa, bendali tisu. Okey. So, bila darah mengalir dalam salur darah ni, dia mengalir. Okey. Yang pertama, darah tu mempunyai tekanan yang tinggi. Dalam arteri tekanan tinggi. Satu. Okey, yang kedua, perubahan diameter daripada besar menjadi kecil, halus. Okey, tekanan tinggi dari jantung, kemudian perubahan diameter, okey, menyebabkan plasma darah tadi akan terturas keluar. Dia akan keluar daripada kapilari darah ni. Dia akan keluar. Okey, faham Dia akan keluar. So, dia akan berada dekat luar-luar ni. Cecair itu, plasma hanya komponen komponen apa? Merah. Hanya mana biru lah cecair. Okey, hanya komponen cecair yang akan keluar. Dia akan keluar dekat sini. Dia akan keluar dekat luar daripada salur darah. Okey, manakala sel darah merah, apa lagi? Platelet, sel darah putih yang ada dekat dalam tu, lepas tu molekul enzim yang besar tu, dia tak boleh keluar. Dia akan stay dekat dalam ni. Dia akan stay dekat dalam ni. Okey. Dia akan stay kat dalam ni.
Dia akan stay kat dalam ni. Okay, stay dalam ni. Itu yang besar. Okay. Tetapi bahagian cecair yang mengandungi bahan-bahan larut, gas, dia akan dituras keluar. So, dia akan berada di luar. Okay, sebenarnya dekat luar ni ada apa? Dekat luar salur darah kita ni sebenarnya ada apa? Sebenarnya kat sini ada tisu-tisu daging lah tisu. Ada sel-sel. Sel-sel. Sel, banyak sel sini. Okay, so sel-sel ini dia akan dibasahi oleh bendali ni. So dekat luar dia akan basahkan dekat luar dia. Dia akan menyelaputi lah dekat luar dia. Dia akan membasahi. Cecair ini akan membasahi sel-sel atau tisu badan kita. Cecair itu datang dari mana? Cecair itu datang dari salur darah yang terturas keluar. Macam mana dia boleh terturas keluar? Okay, yang pertama kerana tekanan tinggi dari jantung, tekanan hidrostatik tekanan hidrostatik yang tinggi dari jantung. Yang kedua, dia terturas keluar kerana perubahan diameter. Perubahan diameter pun memberi tekanan, so dia akan perubahan diameter. Maknanya apa perubahan diameter ni? Maknanya ni diameter ni besar. Lepas tu dekat sini kecil. Bila dia cabang ni kecil. Bila dia masuk kapilari ni lagi kecil. Okay, so bila sempit, tekanan jadi tinggi dekat dalam tu. Tekanan tinggi akan menyebabkan plasma darah keluar, dituras keluar. Keluar daripada tu. So, cecair yang dekat luar ni lah yang kita panggil sebagai apa? Siapa tahu? Sebagai apa yang kat luar ni? So, yang dekat luar ni lah, cecair yang kat luar ni lah kita panggil sebagai bendalih. Bendalih limfa ke bendalih tisu? Bendalih tisu. Kamu boleh buka mic kalau nak jawab, jangan segan-segan. Tak nampak muka, jawab je. Bina awak punya keyakinan diri. Okay, so dekat luar tu ialah bendalih tisu. Okay, so bendalih tisu ni fungsi dia apa? Sebab dekat dalam bendalih tisu ni dia ada apa tadi cikgu cakap? Dalam plasma darah. Dalam bahan larut. Bahan larut mana lagi tadi? Kita pergi tengok ni. Ni. Dalam plasma darah 90% air. Okey, bahan larut ada ni. Air pun akan keluar juga tau. Air pun keluar plasma darah ni, air keluar. Lepas tu dalam bahan larut tu ada gas, ada glukosa, ada asid amino, ada hormon, ada enzim, antibody pun ada, macam-macam So bahan-bahan tu akan berada di mana? Dia akan berada dekat luar sini. Gas tu akan berada kat luar sini. Gas, respirasi. Lepas tu hormon, enzim, glukosa, asid amino. So kalau badan ni, kalau sel ni yang cikgu tulis nombor 1 ni nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okay, sel nombor 1 ni dia perlu glukosa nak menghasilkan tenaga banyak. Dia perlu glukosa, dia akan ambil daripada luar. Okay, dia akan jalankan proses apa? Proses glukosa untuk apa? Untuk respirasi sel, untuk hasilkan tenaga. Dia akan ambil oksigen jugalah. Dia akan ambil glukosa, dia ambil oksigen. Lepas tu dia akan buang karbon dioksida. So dia buang dekat luar sini. Dia akan buang dekat luar sini. Bendalih tisu akan serap karbon dioksida tu. Okey. Macam tu So sel nombor 5 ni, dia perlukan asid amino. Nak bina apa? Nak bina enzim, nak bina protein lagi. Nak bina antibody ke? Okey. So dia perlukan asid amino. So dia akan ambil masuk dalam ni asid amino. Ikut keperluan oksigen akan diambil. Bahan-bahan kumuh, karbon dioksida akan dibuang. Urea, bahan-bahan yang tak perlu akan dibuang keluar. Okey. Itu kepentingan bendalih tisu. Okey, dia memastikan kita punya sel sentiasa lembap, memudahkan pertukaran gas respirasi satu. Yang kedua, dia membekalkan keperluan sel seperti asid amino, glukosa dan sebagainya. Okey, sampai situ. Kita dah cover. Cikgu padam ni conteng banyak sangat.
Okey, so kita dah bincang tentang bendali tisu dan juga fungsinya untuk apa. Fungsinya dia membasahi permukaan sel. Bila permukaan sel kita basah, lembab, pertukaran gas mudah berlaku. Resapan ringkas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila dia basah, lembab, dekat sekeliling tu ada keperluan, ada apa? Ada nutrien, ada glukosa, asid amino. So pertukaran tu, pengambilan nutrien yang diperlukan lebih mudah berlaku. Okey. Okey, so seterusnya kita baru sampai bendali tisu. Okay, cuba warna hijau. Okey. Kemudian bendali tisu ni, belum lagi. Bendali tisu ni dia akan berada dekat sini. Okey, dan 85% daripada bendali tisu ni akan masuk balik dekat sini. Dia akan masuk balik kat sini dan akan dibawa oleh darah. Okey. 85% daripada bendali tisu akan masuk semula ke dalam kapilari darah ataupun masuk ke dalam vena dan akan dibawa semula ke jantung. Okey, so baki ada lagi 15%. Okay. So 15% tu akan stay dekat luar ni untuk membekalkan keperluan. Tapi adakah dia akan selamanya dekat situ? No, tak. Okey, dekat luar ni kita ada satu lagi. Yang ni dia ada end tau, dia ada ujung. Macam ni. Kalau salur darah dia tak ada ujung macam ni. Salur darah kita dia bercantum, dia tak ada ujung. Tapi yang ni salur ni dia ada ujung. Macam ni dia bercabang. Okey, inilah yang dipanggil sebagai salur limfa. Dekat sini pun ada. Salur limfa. Dekat sini pun ada. Okey. Okey, salur limfa ni dia akan mengambil balik ini cecair-cecair dekat sel ni akan masuk balik dalam salur limfa. Dia akan masuk balik dalam ni. Ada berapa peratus? 15% akan masuk balik dalam ni. Okey, so akan masuk balik dalam ni. Okey, so inilah yang dipanggil sebagai bendalih limfa. Yang dekat dalam ni dipanggil sebagai bendalih limfa. Okey. Sampai sini ada soalan nak tanya? Boleh type? Boleh type, boleh buka mic pun boleh. Nak tanya ataupun kalau faham tulis jelas ke tak jelas ke, faham ke tak ke? Okey, Ahmad faham. Okey, bagus. Okey, bagus, thank you. Okey. So, kita tengok objektif kita tadi. Kita dah sampai mana? Kamu boleh komposisi plasma darah dengan bendali tisu. Okey, cuba kita jawab. Sama tak plasma darah dengan bendali tisu? Okey. Kalau darah, kalau cikgu padam plasma ni, kalau darah dengan bendali tisu, bezanya 3. Okey. Darah, mana tadi? Ini dia. Dalam darah ada air, ada bahan larut, ada ni semua ni dalam darah. Dalam bendali tisu sama, ada air, ada bahan-bahan larut, semua ni ada. Okey, ini tak ada. Besar. Ini ada. Okey, ni tak ada. Ini sebab apa ada? Sebab sistem limfa ni dia sendiri membekalkan
sel darah putih. So dia bukan datang daripada plasma darah, tapi dia datang daripada sistem limfa. Okay. So ni tak ada Ini ini ada dekat dalam tu. Okay. Beza dia 3 ni. 1, erythrocyte, platelet dan protein plasma. Ini beza antara darah dengan bendalih tisu. Okey. Kalau plasma darah dengan bendalih tisu, kamu kena buang tu lah tadi, plasma darah. Okey. Membandingkan komposisi bendalih tisu dengan bendalih limfa. Bendalih tisu dengan bendalih limfa. Sama ke tak sama? Nampak tak? Kita tengok sini. Kita tengok mana tadi kita lukis. Dekat sini. Bendalih tisu kat sini. Bendalih limfa dekat dalam ni. Sebenarnya dia benda yang dekat sini masuk dalam ni. So, komposisinya hampir sama. Okey, adakah dekat dalam bendalih tisu ada sel darah merah? Tak ada. Dekat dalam ni ada tak? Pun tak ada. Dekat dalam ni ada platelet tak? Tak ada. Dekat dalam ni ada platelet tak? Tak ada. Dalam apa? Dalam salur limfa tak ada platelet. Okey. So dalam cikgu tulis sekejap 3 perbezaan antara antara darah vs bendalih tisu. Dalam darah ada satu ada erythrocyte, sel darah merah. Lepas tu ada platelet, ada protein kompleks, protein plasma lah. Berada dalam plasma darah kita. Okey. 3 ni. Okey, ini yang lain-lain sama. Okey. Darah dengan bendalih tisu semua sama. Okey. Nanti kita tengok Okey, so kita sambung. Adakah sekarang ni kita dah faham cecair dekat luar ni bendalih tisu akan masuk dalam salur limfa. Salur limfa ni dia pergi ke mana? Okey. Faham kita nak bincang apa? Okey, kita tengok gambar ni. Okey. Kita tengok dulu salur limfa. Okey, ni yang pertama. Tengok salur limfa. Salur limfa. Yang warna hijau banyak-banyak tu salur limfa. Okey. Salur limfa. Okey. Okey. Sistem limfa kita ni. Sistem limfa ni semua yang ada dalam gambar ni terdiri dari salur limfa. Lepas tu ni timus ni kelenjar timus, subclavicle kanan, subclavicle kiri, okey. Lepas tu ductus thorax, pasangan dia ductus limfa kanan. Ini ni cikgu tulis A, ni cikgu tulis B. Ni pasang ductus limfa kanan berpasangan dengan ductus thorax. Okey, subclavicle berpasangan dengan subclavicle kanan dengan kiri. Okey. Lepas tu kelenjar timus, lepas tu ada satu kelenjar lagi limfa. Lepas tu ada tonsil dekat sini, lepas tu sum-sum tulang sum-sum tulang. Oh, appendix satu lagi. Lepas tu ada nodus ni tak ada label. Ni nodus. Ni ada banyak-banyak ni, kita panggil dia nodus limfa, ada banyak-banyak ni. Kat nodus limfa ni secara kasarnya awak boleh bagi tahu nodus limfa ni untuk menghasilkan antibody ataupun menghasilkan sel darah putih untuk pertahanan badan nodus limfa ni. Sebab tu dalam kita punya sistem limfa ni kepentingannya satu untuk pertahanan badan. Ni limfosit dia menghasilkan limfosit.
Okey. Okey, itu komponen-komponen cikgu pandang balik. Okey. Semua salur limfa ni dia akan bercantum balik. Semua salur limfa ni awak tengok dia akan bercantum. Okey, tapi bila dia bercantum tu dia akan lalu dekat nodus ni akan dia akan servis cecair tu dan dia akan bekalkan dengan sel darah putih untuk pertahanan. Okey, kemudian semua ni akan pergi ke mana? Okey, semua ni akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke dua. Okey, dia akan pergi ke dua. Sama ada pergi ke ductus limfa kanan ataupun pergi ke ductus torak. Ini awak kena hafal malam ni. Okey, malam ni awak hafal dua benda ni. Dalam sistem limfa, okey, awak kena hafal satu malam ni awak hafal ni. Satu, ductus limfa kanan. Okey, yang kedua awak hafal ductus thorax. Kenapa penting? Kenapa penting dua ni? Okey. Ductus limfa kanan ni dia menerima semua cecair limfa dari mana? Dari bahagian tangan kanan. Okey, ductus limfa kanan ni dia menerima cecair limfa dari mana? Dari tangan kanan, dari bahagian dada dan dari kepala, dari leher, dari atas. Okey. Maknanya dari tangan kanan akan masuk ke sini ni. Ini dia yang ni. Dia yang ni. Ductus limfa kanan, awak tengok betul-betul ni Dia yang ni. Ni. Cikgu tandakan merah tu. Okey, manakala sebelah ni itu ialah ductus thorax. Okey, semua salur limfa ni dia dari kepala, dari leher, dari tangan kanan, dari bahagian dada ni sini ni, semua akan bersambung dan akan masuk ke ductus limfa kanan yang ni. Dia akan masuk ke sini. Dari ductus limfa kanan, dia akan cecair yang ada dalam salur limfa masuk ke ductus limfa kanan dan akan masuk ke akan masuk ke vena subclavicle kanan. Okey, ingat macam tu. Maknanya dari semua salur limfa, tebal sangat, cikgu padam. Dari semua salur limfa, okay, dia akan masuk ke ductus limfa kanan. Dari ductus limfa kanan akan masuk ke vena subclavicle kanan. Okey, dari subclavicle mana tadi? Vena subclavicle kanan. Okey. Okey. Dari subclavicle kanan ni nanti dia akan masuk ke jantung. Okey. Okey, cuma apa yang masuk ke dalam salur limfa mana yang masuk ke dalam ni apa ni? DLK, siapa ingat? Apa DLK? Siapa ingat? Oh, ada nama kat atas. Tutup sikit. DLK apa? Siapa ingat? Siapa boleh buka mic? Okey, semua salur limfa akan masuk ke ductus limfa kanan. Okey, dari ductus limfa kanan akan masuk ke vena subclavicle kanan dan kemudian masuk ke jantung. Okey, cuma salur limfa yang mana? Salur limfa dari tangan kanan, dari kepala, dari leher, dari dada. Okey. Manakala salur limfa dari sebelah kiri, kita tengok ni. Dari mana? Okey. Okey, salur limfa dari bahagian kiri kepala. Kiri kepala
tadi kanan kepala lah. Okey, kiri kepala, dari leher juga, dari dada, bahagian bawah badan. Okey. Okey, dari mana? Dari leher kiri, leher kiri, dari dada pun ada. Okey, dari leher, kepala sebelah kiri. Lepas tu dari bawah badan. Semua salur limfa ni akan bersambung dengan, okey apa? Tadi kita dah DLK, ductus limfa kanan. Satu lagi kita ada ductus apa? Siapa ingat ductus apa? Ductus thorax. Ya, okey ni. Ductus thorax. Dari ductus thorax dia akan pergi ke vena subclavicle kiri dan ke mana? Masuk ke jantung. Okey, dengan cara ni semua cecair. Tadi 85% dah masuk dalam salur darah balik. Mana tadi? Dekat mana tadi kita tunjuk? 85%. Ni. Tadi 85%. 85% tadi dah masuk balik dalam ni. Kan? Saya dah terangkan tadi. Ada baki 15%. So 15% ni akan masuk dalam salur limfa. Okey, kemudian salur limfa ni akan pergi sama ada ke ductus limfa kanan atau ke ductus thorax, kemudian masuk ke vena subclavicle dan pergi semula ke jantung. Okey, pergi semula ke jantung. So dekat jantung dia akan bercampur dengan darah lain. Okey, so bila dia bercampur dengan darah, dia balik semula ke sistem pengangkutan, masuk semula ke dalam sistem pengangkutan nutrien, gas, hormon, enzim, okey, sel darah putih akan masuk balik dalam plasma darah. Okey, so dengan cara tu dia dikembalikan ke dalam sistem pengangkutan. Okey, selesai. Okey, apa lagi yang belum? Dia dah balik. Okey. Kita tengok ni table ni. Table ni ada dalam buku teks. Okey, persamaan dan perbezaan antara limfa dan bendali tisu. Okey, limfa. Kejap limfa bendali tisu. Okey. Okey, kat sini dia kata, kita tengok yang ni. Okey, kita tengok yang ni dulu. Kedua-dua limfa dan bendali tisu mengandungi plasma, tanpa protein plasma, tanpa eritrosit, tanpa platelet. Maknanya limfa ni bendali limfa lah. Okey, bendali limfa dengan bendali tisu. Okey, tu persamaan. Perbezaan, dalam limfa mengandungi lemak dan bahan larut lemak, vitamin larut lemak vitamin larut lemak apa? AD. Vitamin larut lemak apa? Ingat tak? ADEK. Vitamin larut lemak. Okey. Bahan-bahan larut lemak tinggi dekat dalam salur limfa. Nanti cikgu nak tanya kenapa. Okey, kemudian limfosit pun tinggi. Okey, manakala dalam bendali tisu ada limfosit tapi sedikit. Okey, kandungan lemak pun rendah. Okey, itu satu. Okey, kemudian ni apa ni? Persamaan limfa dengan darah. Tadi limfa dengan bendali tisu. Yang ni limfa dengan darah. Okey, kedua-dua mengandungi semua kandungan. Okey, inilah. Dia ada dalam limfa dan dalam darah ada nutrien, ada hormon, ada enzim, ada bahan buangan sel, gas respirasi, glukosid. Okey, perbezaan dia ni lah. Protein plasma, eritrosit dan platelet tak ada dalam limfa tapi ada dalam darah. Cikgu rasa awak boleh fahamkan balik pelan-pelan, awak boleh keluarkan fakta ni. Tak perlu nak hafal. Tak perlu nak hafal. Yang penting awak ingat apa tau? Yang penting ingat yang kita ni, yang ni. Ni dia. Antara darah dengan bendali tisu ni. Tiga beza dia ni. Okey. Kemudian apa lagi? Macam dah habis dah ni. Kemudian apa lagi? Okey. Okey, kalau darah kita, ada sikit lagi kalau darah kita dia mengalir dalam salur darah,
dipump oleh jantung. Jantung ni, darah. Jantung. Darah kita, dia boleh mengalir kerana jantung kita mengepam. Jantung berhenti, darah berhenti, so kita mati. Okay. So darah boleh mengalir sebab ada daya daripada jantung, pengepaman. Okay. Tapi cecair limfa ni, macam mana dia boleh mengalir? Macam mana dia boleh mengalir? Kalau dia dah keluar benda tu tadi, dia akan, cikgu punya komputer ni kalau dia dah keluar keyboard tadi tu, mesti dia akan jadi macam ni. So cikgu kena tutup kejap. Tutup, kita buka balik. Kena share sekejap ya, saya share balik. Hilang tak? Oh ada, okey. Okey. Okey, boleh nampak gambar? Okey. Okey, tadi soalan cikgu, kalau jantung kita, kalau darah mengalir kerana ada daya pengepaman jantung. Tapi cecair limfa ni macam mana dia boleh mengalir? Okey, okey. So cikgu ada sediakan nota ni. Okey. Cecair limfa, pengalir limfa dalam salur limfa dibantu oleh satu denyutan nadi daripada jantung kita lah. Denyutan jantung kita. Bila jantung berdenyut, denyutan tu akan membantu juga pengaliran limfa. Okey, pengepaman darah tu akan membantu. Bukannya jantung mengepam salur limfa, tak. Tetapi pergerakan nadi tu, kita punya denyutan dalam salur darah tu akan menggerakkan cecair limfa. Okey, kemudian pengecutan otot rangka. Okey. Kalau awak lama duduk, otot awak tak bergerak, awak akan cecair limfa tak bergerak. Tu dia sebenarnya. Okey, so bila awak bergerak, otot mengecut dan mengendur, cecair limfa akan bergerak. Pengecutan otot rangka. Okey, yang ketiga, peristalsis dalam salur pencernaan membantu. Okey, membantu pengaliran salur limfa, cecair limfa. Okey, dan satu lagi kita punya perubahan rongga toraks kita yang keempat ni. Okey, perubahan rongga torak besar kecil kan rongga torak kita. Okey, so itu akan turut membantu menggerakkan atau mengepam cecair limfa. Okey, dia tak ada jantung sendiri, tak ada. Tetapi bila kita bergerak, bila kita bernafas, bila kita denyutan jantung kita, perut kita melakukan peristalsis, perut kita memproses makanan tu peristalsis. So semua yang berlaku dalam badan kita ni, proses-proses ni membantu pengaliran limfa. Okey, so ada satu tambahan lagi yang cikgu lupa tulis kat sini. Okey, selain daripada empat ni yang membantu, okey, ada satu lagi yang membantu, apa dia, siapa tahu okey, yang satu lagi yang membantu ialah injap. Dia ada injap. Okey, injap ni maknanya dia menghalang bendali limfa dari berpatah balik. Okay. Ya, tak dengar ke? Oh, cikgu macam dengar sayup-sayup suara. Masih dengar kan? Masih jelas kan gambar dia kan? Elok semua Semua okey? Elok. Sekejap. Cikgu punya speaker ni slow sangat. Ya, apa dia? Elok. Okay, semua okey. Okey. Okey, apa okey, so kita punya cecair limfa boleh mengalir kerana adanya denyutan nadi jantung, pengecutan otot rangka, peristalsis, lepas tu hembusan dan tarikan nafas ni, perubahan dekat rongga torak kita, rongga torak. Okey, perubahan rongga torak tu, tekanan dalam rongga torak tu naik turun tu, okey, membantu pengaliran limfa. Dan yang kelima, dekat dalam salur limfa ada injap. Injap ni dia menghalang bendali limfa dari berpatah balik. Okey. Cikgu rasa dua punca. Dua punca ni apa? Dua punca. Ingat tak? Siapa ingat? Apakah dua punca bendali limfa terbentuk? Okey, cikgu dah sebut tadi, tak apa. Kita tengok dekat buku teks ada mention saya rasa.
Bendali limfa. Cuba tengok sini tunjukkan awak Okey, ni dia. Cikgu tunjuk pakai buku teks supaya membantu ni. Okey, darah yang sampai di hujung arteriol, kapilari darah bertekanan tinggi akibat diameter kapilari darah yang kecil dan daya pengempaman jantung. Okey, darah tu ada daya pengempaman jantung, ni satu faktor. Faktor kedua ialah perubahan diameter kapilari darah. Okey, diameter. Ni dua. Okey, inilah yang membantu, yang menyebabkan, inilah dua punca yang menyebabkan bendalai tisu terbentuk. Yang pertama, daya darah tu masih tekanan tinggi. Darah dalam arteri ni, tekanannya tinggi. Macam awak macam awak buka pipe, laju kan, tekanan tinggi. Okey, so darah tu tekanan tinggi, lepas tu perubahan diameter dari besar jadi kecil, itu pun akan menghasilkan tekanan, menyebabkan bendalai tisu akan keluar daripada salur darah, dia akan berada kat luar tu. Okey, tu di sistem. Okey, kat sini. Okey, 3 dah. Yang keempat, bukan mana tadi? Ni 3, yang ni dah. Menyatakan kepentingan bendalai tisu. Ada tak dalam buku teks? Cikgu dah sebut juga, siapa ingat? Kita tengok sini, kepentingan bendalai tisu. So lepas ni awak boleh baca supaya membantu kefahaman. Cikgu dah explain. Awak baca, awak akan jadi lebih ni ada keperluan sistem limfa. Okey, keperluan melengkapkan kepada sistem peredaran darah. Sistem limfa mengembalikan bendalai tisu berlebihan yang berada di ruang antara sel ke dalam aliran darah. Okey, maknanya sistem limfa ni dia mengembalikan bendalai tisu ke dalam aliran darah. Komposisi, tekanan dan isi padu darah kekal pada julat normal. Okey, dengan adanya sistem limfa, semua bendalai tisu dapat kembali ke dalam aliran darah, supaya komposisi darah tu dapat dikekalkan. Okey, satu. Okey, pertahanan badan. Tadi ada nodus limfa kan? Nodus limfa berfungsi menghasilkan dan menyimpan limfosit. Limfosit ni sel darah putih. Okey. Siapa yang confuse antara limfosit dengan leukosit, cikgu cadang review dekat atas ada tajuk sel darah. Okey, yang terlibat dalam penghasilan antibodi. Okey, membantu penghasilan antibodi. Okey, yang ketiga, pengangkutan lemak. Yang ni cikgu nak tanya tadi. Okey, lemak dan bahan larut lemak meresap masuk ke dalam laktil dalam vilus usus kecil. Ingat lagi, tajuk kelas yang lepas kita bincang ni, laktil merupakan kapilari limfa, titisan lipid diangkut ke dalam ductus thorax dan seterusnya ke dalam sistem peredaran darah melalui vena subclavicle kiri. Okey, apa dia tu? Apa dia cakap tu? Kita kena pergi ke sini kejap. Kita kena pergi ke tajuk kita kena pergi ke tajuk bab nutrisi. Siapa yang confuse leukosit dengan limfosit kat sini, baca ni. Muka surat 177. Ni limfosit. Semua ni 1, 2, 3, 4, 5, semua ni ialah leukosit. Cikgu tak nak cerita sebab di luar perbincangan kita malam ni nanti mengelirukan. Okey, cikgu nak cari tajuk pencernaan. Sekejap ya. Ni dia. Ni dia. Kat sini. Okey, ni perbincangan kelas yang lepas kita bincang benda ni. Kat sini lebih ni. Okey. Dekat sini, yang warna merah biru tu ialah salur darah. Manakala yang warna hijau tu ialah laktil. Okey, so dekat luar ni, ini ialah usus kecil kan. Dekat luar ni ialah cecair yang membawa hasil pencernaan. Apa dia hasil pencernaan? Hasil pencernaan
Satu, kalau kita makan nasi, kalau kita makan roti, makan karbohidrat, hasil pencernaannya ialah glukosa. Okey, kalau kita makan daging, telur, susu, hasil pencernaannya ialah asid. Protein, semua protein, hasil pencernaannya ialah asid amino. Dan kalau awak makan lemak, hasil pencernaannya ialah asid, asid lemak dan glycerol. Okay, selain daripada itu ada vitamin A, B, D, B pun ada semua A, B, D, E, K. Okay, so semua tu ada dekat luar ni. Okay, asid amino, ni dinding dia nipis. Okay, asid amino akan masuk ke dalam salur darah. Glukosa akan masuk dalam salur darah. Okey, lepas tu dibawa ke jantung. Okey, kemudian pergi ke seluruh badan. Tetapi asid lemak dan glycerol dia tak masuk dalam salur darah. Dia akan masuk dalam yang warna hijau tu. Nama dia laktil. Tak baik kita macam tu ya. Kita mengingat Dan kanan juga ke kiri. asid lemak. Okey, yang keempat ialah vitamin. Jantung ni. Vitamin bukan A. Vitamin A, D, E, K. Vitamin D, vitamin apa lagi? So, A, D, E, K ni vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak ni akan masuk juga ke dalam laktil. So, nombor 3, nombor 4 masuk dalam laktil. Bila masuk dalam laktil ni dia bersambung dengan salur limfa. Laktil ni ialah sebahagian dari salur limfa. So, semua bahan-bahan lipid, bahan-bahan larut lemak, termasuklah vitamin larut lemak A, D, E, K akan berada dalam salur limfa. Itu sebabnya. Okey, itulah sebabnya. Okey dah. Tak boleh pergi jauh sangat dalam tajuk ni sebab kita bincang benda lain. Okey. Okey, kelas. Cikgu rasa semua dah ni. Semua dah, cikgu dah sampaikan. Okey, ni apa ni? Kepentingan menyatakan modaliti tisu bagaimana. Nombor 5, menyatakan bagaimana modaliti tisu kembali ke dalam sistem peredaran darah. Dah. Menyatakan satu persamaan antara kapilari limfa dengan kapilari darah. Okey. Minta awak tuliskan dekat chat, ruang chat, apakah persamaan, satu persamaan dan satu perbezaan antara kapilari limfa dengan kapilari darah. Boleh tak? Apa dia persamaan dan perbezaan antara kapilari limfa dan kapilari darah? Cuba. Ada tak yang boleh tulis? Kapilari, okey, saiznya sama kecil. Okey, boleh. Itu saiznya sama kecil. Saiznya kecil. Dua-dua kapilari halus. Dua-dua halus. Saiznya kecil. Lagi apa? Satu persamaan, dua perbezaan. Ini ada tak dalam buku teks? Cikgu tengok sekejap. Okey, sementara tu boleh nyatakan. Cikgu tengok ada tak dalam buku teks. Cikgu rasa ada dalam buku teks ni. Oh. Ya, kita dah habis. Jangan risau. Cikgu nak cari pesan. Ada ke tak ada? Macam tak nampak, tak ada kot. Kapilari limfa yang tadi ada. Okey, satu perbezaan dia ialah ni. Dalam kapilari limfa ada nodus. Nodus itu satu perbezaan. Okey, persamaan ni. Ini persamaan. Dinding kapilari limfa sama dengan dinding kapilari darah, iaitu hanya setebal, sangat nipis, setebal satu sel. Sangat kecil tu boleh, tapi cikgu takut tak dapat markah. Okey.
Lebih baik awak tulis sangat nipis iaitu hanya setebal satu sel. Itu persamaan antara kapilari darah dengan kapilari limfa. Okey, kemudian perbezaan kapilari limfa ada nodus. Nodus, manakala kapilari darah tak ada nodus. Kapilari limfa. Okey, ni satu lagi. Ni satu lagi. Kapilari limfa hujungnya buntu. Buntu tu maksudnya apa? Buntu tu maksud dia ni. Dia berakhir macam tu lah. Salur darah tak ada buntu. Salur darah tak ada buntu. Awak tengok salur darah ni daripada besar jadi kecil, kemudian bersambung jadi besar balik. Salur darah kita tak ada salur yang buntu, tak ada jalan mati. Tetapi salur limfa ada jalan mati. Akhirnya dia akan buntu. Macam inilah. Ini awak tengok ni. Ini akhirnya dia mati kat situ. Macam cikgu lukis tadi kan. Ni dia mati kat situ. Ataupun lactil. Awak tengok lactil tadi yang cikgu tunjuk lactil. Kan lactil tadi. Dia buntu. Dia habis kat situ. Okey, tu dua perbezaan. Satu persamaan antara kapilari darah dengan salur limfa. Okey. Cikgu rasa itu saja. Kita pun dah lebih 7 minit tapi tak apa, kita lewat tadi pun, kita mula pun lambat tadi. Okey. So kelas, awak salin ni semua ni. Awak salin ni. Make sure semua 6 item ni awak dapat kuasai malam ni. Mana-mana yang awak rasa masih tak jelas, awak boleh tanya dalam grup. Tak kira lah form 4, tanya dalam grup form 4, form 5 tanya dalam grup form 5. Awak boleh tanya dalam grup. Okey, supaya perbincangan tu orang lain pun boleh baca. Okey, lepas tu nanti cikgu akan sediakan satu Google Form lah. Minggu lepas pun cikgu ada janji nak sediakan Google Form tapi tak sempat. Dah siap lah sebenarnya, hampir sikit-sikit lagi lah, tak siap finishing je. Okey, so nanti kalau cikgu siap Google Formnya, cikgu akan share untuk uji awak punya kefahaman. Uji kefahaman awak dan jadi lebih ingat. Okey, cikgu ingat cikgu punya cara belajar dari soalan. Belajar dari soalan. Bukannya baca, no. Okey, baca terlalu banyak benda awak nak baca, akhirnya nanti awak tak tahu mana yang penting, mana tak penting. Okey, tapi cikgu selalu tekankan pada anak murid cikgu, belajar dari soalan. Sebab awak nak dapat A, awak nak dapat A+, awak nak jadi doktor. Awak nak dapat A+. So, belajar dari soalan. Tackle apa yang soalan tu nak. Nanti kalau awak jadi doktor, awak jangan belajar dari soalan lah. Kalau tak, nanti pesakit awak jadi mangsa pula. Awak kena betul-betul kuasai. Okey, sekarang ni target nak jawab SPM. So, belajar dari soalan SPM, belajar dari soalan percubaan. Okey, cikgu rasa itu saja untuk malam ni. Kalau ada soalan, boleh tanya dalam grup Telegram. Okey, tentang tingkatan 4 tingkatan 4 awak boleh, cikgu ada bagi sampai tingkatan 4 yang baru masuk, boleh masuk satu grup baru cikgu buat. Ni form 4 saja. Cikgu letak kat atas tadi. Okey, tingkatan 4 awak boleh share dengan kawan-kawan awak. Cikgu tak nak kongsi dengan tingkatan 5. So dekat sini tingkatan 4 sahaja. Okey, boleh nampak kat tepi tu. Cikgu stop ni. Okey, dekat tepi ni cikgu ada share tingkatan 4 sahaja, cikgu share balik Kalau ada tingkatan 4 ataupun awak tingkatan 5 ni, awak boleh share dengan awak punya junior. Okey, untuk mereka belajar topik-topik tingkatan 4 yang kita bincangkan, mereka boleh masuk sekali. Okey, kalau tingkatan 5 yang masuk malam ni yang belum berada dalam grup, awak boleh masuk dalam grup tingkatan 5. Okey. Jadi awak share lah share, tak rugi awak share dengan kawan-kawan. Ni share link form 5. Okey, dalam link form 5 tu ada banyak Google Form tingkatan 5 SPM punya. Tingkatan 4 tak perlu masuk sebab nanti perbincangan dia memeningkan awak. Awak fokus pada tingkatan 4 punya topik sahaja. Okey, so kita jumpa dalam grup Telegram. Ada apa-apa nanti cikgu kita bincang di sana. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okey, salam. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.
Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama semua.